ni, kalau ni, siapa yang dia punya PCR ni? Saya Ustazah. Dina, kenapa 23 orang ni Dina? Saya tadi tunggu. Saya tengah cuba kontak. Sian Dina daripada awal sampai akhir. Mana ni kawan-kawan kamu ni? Makin sikit hari ni. Dia rasa macam minggu ni dah tak perlu nak masuk kot. Penting juga saya tengok tadi kelas saya tadi ramai orang confuse dengan soalan-soalan. Saya nak ajar teknik untuk menjawab soalan dan teknik tersebut pentinglah untuk kamu. Nampak ke saya present ni? Nampak Ustazah? Okey. Jelas ya. Sebenarnya saya tak sarapan lagi, saya macam pening pula kepala sebab daripada pagi tadi saya kelas tak selesai, tak pergi toilet, tak pergi kantin lagi. Kalau kat rumah boleh ke pergi ke dapur buka peti ais. Kamu semua dah makan? Belum Ustazah. Belum? Allah sianya. Kat rumah tak makan lagi? Ke memang daripada tadi ada kelas? Tadi tak ada kelas. Betul tak makan lagi? Ke puasa? Puasa ganti. Puasa ganti. Cepat-cepat siapa perempuan ataupun lelaki pun ada juga puasa ganti kalau tak larat sangat dulu dia buka puasa. Dalam Islam ni mudah. Kita tak larat, kita memang sakit, kita boleh buka puasa. Tapi bukanlah dengan sewenang-wenangnya. Betul-betul kita rasa tak boleh. Okay, saya ingat macam baik saya puasa tapi saya dah makan ubat. Dah makan ubat suplemen. Tak sepuasa hari ni. Lalu Senin ni memang puasa tapi minggu ni malam tadi Nisfu Syaban kan, selalunya orang puasa Senin ni. Sebab makan ubat, muda-muda dah makan ubat ubat, jadi tak puasa lah saya hari ni. Okay. Okay. $25 orang. Semua nampak slide Kita tak lama kita sekejap je. Saya itulah kalau masuk awal boleh berhenti awal. Ni kat office ni nak pergi kantin bawah tu jauh. Sihat semua. Ni minggu terakhir saya mengajar kamu. Dan segala kata yang saya ajar tu ulanglah balik, tengok setiap slide tu kita ada 10 topik. Okey, boleh tengok kat Google Classroom. Topik pertama, topik kedua, topik ketiga. Saya rasa yang saya tak berapa banyak sentuh tentang topik yang ketujuh sebab masa tu kita lepas cuti tu kamu kena review baliklah topik yang ketujuh tu. Sebab benda tu banyak berkaitan dengan kamu lah, berkaitan dengan biologi, kesenyamaan dan sebagainya tu kamu baca Alright. Okay. 26 orang dah. So kita, berapa orang lagi Dina? Lagi 2 orang tak boleh masuk Ustazah. Syah dengan Nae. Syah pula. Siapa? Aizat dengan Nae. Tak boleh masuk sebab? Nae tu nenek saudara dia baru meninggal. Oh ni. Ya.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Sekejap ada RMC call saya. Hello, Assalamualaikum. Ya saya. Dr. Samsul Dr. Saiful, sorry. Doktor, tadi saya tengok masa nak buat kat Prisma, dia ada macam date, publication date. Jadi saya tengok dekat, kalau tengok pandai copyright tu, dia macam 2020 je kan, dia tak ada macam date tu, sebab tu lah. Ya. Tak apa. Oh, okay, no issue Tapi memang tak boleh, maksudnya memang kalau letak 2021 tetap juga tak diterima jugalah maksudnya. Saya tanya. Okay. Hmm. Oh. Satu lagi nak tanya, dia sama juga lah kalau macam contoh paper kita pun, macam saya ada satu paper tu, dia jadi paper tu sebenarnya tahun 2020 lah, tapi dia baru keluar, maksudnya baru keluar dekat Google Scholar tu macam dah 2021, tapi kalau ikutkan pada dia tulis kat situ, publicationnya 2020 lah, tetap 2020, macam tu lah. Ya. Disember. Oh, ya betul. Oh tu, okey. Tapi kalau macam dia, maksudnya ISBN je, dia akan ikut SBN je lah. Okey. Alright. Satu lagi, saya tengok dekat situ ada return back pada paper saya Scopus yang, yelah dulu kan saya tak kerja lagi kat UiTM. Saya dulu belajar kan dekat UKM, jadi saya banyaklah buat paper tu dengan bawah lecturer UKM lah. Jadinya dia tak pergi kira. Hilang sebab dulu tu saya tak di UiTM lagi. Tak boleh lah. Maksudnya dekat register Prisma ni tak boleh register, tapi kalau ATP kita boleh kan? Ke tak? Automatik. Itulah. Maknanya tak termasuk lah kalau saya dah ada 2 paper Scopus sebelum tak dikira. Ya, kita tak boleh. Maksudnya kalau dia maksudnya tak boleh diterima lah apa yang berlaku sebelum ni dalam ATP pun tak boleh sebab dia ditarik daripada Prisma, macam tu lah kan. Okay. Betul.
Faham. Baik. Terima kasih betul, maaf ganggu saya. Nanti kalau banyak ada lagi beberapa yang tanya, tapi kejap lagi ada kelas, jadi saya typo lagi ya. Okay. Assalamualaikum. Okey. Mak Aim, daripada tadi saya ni RMC course saya. Okey, cerita pasal apa yang tak ingat lah. Cerita pasal apa, Dina? Oh, kawan kamu ya? 2 orang tadi ya? Okey. Tadi saya tak tutup suara Kamu dengar lah saya cakap Tak Ustazah. Tak dengar, okey. Saya tak tahu suara, Allah Akbar. Okey. Itulah saya ni menulis buku. Jadi buku tu baru diterbit 2021 saja nak share dengan kamu. Saya ada 2 buku tahun ni keluar daripada UKM. Ini penerbitan UKM. Tapi penerbitan tu dia masuk pada tahun 2021. Tapi di dalam copyright, setiap buku ni ada copyright tunjuk kamu sikit lah, ilmu sikit. Ni copyright ni. Bahagian depan ni. Bahagian depan ni dia tulis tahun 2020. Jadi pihak UiTM nak declare tahun saya buku tu lah. Tahun 2021 ataupun tahun 2020. Saya ingatkan nak declare tahun 2021. Jadi dia minta saya declare 2020. Itu je lah dia pasal buku tadi tu. Okey. Maknanya 2 orang ni memang tak masuk lah, Dina ya? Nae dengan Aizat. Okey. Lepas tu ada lagi 2 orang. Sekarang 26 kan? Yang 28? Ustazah masuk 2 kan? So 26 lah. Oh, saya masuk 2? Oh ya. Mana satu lagi saya? Tak tahu, dekat saya ada 2. Satu lagi presentation. Okey, faham. Maknanya lagi seorang lagi tak masuk? 2 orang. Apa tu 2 orang lagi tu? Aini dengan Atira. Mana wanita syurga ni? Saya dah cuba contact. Oh, tapi tak dapat dihubungi. Satu tik je. Betul. Aini dengan? Atira. Okay, alright. Okay, Assalamualaikum. Bukan dia Assalamualaikum lah tapi saya ucapkan terima kasih lah pada yang datang pada hari ini walaupun kita dah habis kelas. Cuma saya rasa tak habis masa yang panjang lah ya. Kita habis dalam 11.30 lebih kurang. Okay, saya cuba habis cepat mungkin. Pastikan kamu baca semua topik yang saya ajar daripada topik yang pertama sampai topik yang ke 10. Okay. Apa topik dia? Ingat ya. Kamu ada ke tahu topik dia? Kamu tulis ke? Kamu nak senang, kamu tengok dekat Google Classroom. Okay. Ni kata, saya tak jumpa. Saya rasa kamu lagi pakar daripada saya ya. Okey, kita tengok kelas kamu 333. Nur Ain, okey masuk seorang lagi lah. Okay, tengok kat CTU tu, kamu tengok daripada mula sampai akhir ya. Okey, tengok pada mula sampai akhir. Okey, pertama kita bagi taklimat. Kemudian untuk video topik pertama. Okey, untuk topik pertama ni Islam dan Sains. Secara keseluruhan lah topik konsep sains dan teknologi dalam Islam. Kamu bacalah slide tersebut dan banyak kita dah bincang tentang perkara tersebut.
Apa yang kamu tak faham, sila tanya saya ya. Okay, topik yang kedua. Okay, topik yang kedua, topik berkaitan dengan kefarduan sains dan teknologi dalam Islam. Ya, kefarduan sains dan teknologi dalam Islam. Kamu kena tahu, kalau tadi cerita bagaimana sains dan teknologi dalam Islam, tajuk yang kedua kita belajar tentang kefarduan. Macam mana hukum untuk orang belajar sains dan teknologi. Bukan yang dituntut dalam mempelajari ilmu sains dan teknologi. Okey, minggu yang ketiga. Okey, minggu yang ketiga berkenaan dengan akhlak dalam sains dan teknologi. Kita tahu macam mana akhlak seorang penyelidik, seorang ahli sains, apa akhlak kita dalam sains dan teknologi. Hubungan akhlak dengan sains, asas akhlak dalam sains dan teknologi, apakah kepentingan akhlak, cara berakhlak, keseketika akhlak, akhlak dan hubungannya dengan inovasi dan kreativiti. Habis bab yang ketiga. Bab yang keempat. Tajuk yang keempat. Okey. Tajuk yang keempat berkenaan dengan kemukjizatan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu saya lah. Okey, saya bagi video, saya bagi slide, kamu baca ya. Kemudian, topik yang keempat, topik yang kelima, tajuk dia, dengar tak semua? Faham eh? Dengar. Okey, tajuk dia yang kelima adalah Islam dan Sains, Wahyu dan Sains dalam Kosmos. Okey, Wahyu dan Sains dalam Kosmos menceritakan bagaimana pembentukan kosmos itu yang kita boleh ambil pengajaran daripada semua itu diturunkan adalah sebagai wahyu daripada Allah SWT. Kejadian alam. Kemudian tajuk yang ke-6. Tajuk yang ke-6, Wahyu dan Sains dalam Pertanian. Tajuk 5 tadi berkaitan dengan kosmos. Tajuk yang ke-6 adalah berkaitan dengan pertanian. Alright. Tajuk yang ke-6, tajuk yang ke-7. Sebenarnya kita terbalik hari itu sebab saya terus masuk tajuk yang ke-8. Patutnya tajuk yang ke-7 lah. Okey, tajuk ke-8 ni berkaitan dengan dia tak apa, ubah tu tak ada masalah sangat. Yang penting kamu tahu kita belajar tajuk tersebut. Tak adalah saya tak pernah ajar kamu ya. Tajuk yang ke-8 ni perkembangan sains dan teknologi dalam tamadun Islam. Ini tajuk yang ke-8. Tajuk yang ke-7, sebab hari itu lambat, yang tajuk yang ke-7 saya tak nampak dia punya kat mana. Okey. Dah. Okey. Okey, tajuk yang ke-7. Wahyu dan Sains dalam Perubatan. Yang ni saya ada ajar tapi tak banyak sangat. Betul? Okey. Tak banyak sangat lah. Terang tu terang tetapi secara umum saja. Cuma saya diminta kamu sila baca berkaitan dengan perubatan biologi, genetik, aromaterapi, pharmaceutical. Semua ini dijelaskan dalam slide tersebut. Okay, kamu lebih teruk lah yang baca ni ya. Okay. Alright. So, tajuk yang seterusnya, tajuk yang ke-9. Topik yang ke-9 berkaitan dengan
uh, integrasi fatwa, contemporary dan sains. Ini tajuk yang ke-9. Fatwa, contemporary dan sains dalam bahagian 1. Bulan yang minggu lepas, minggu satu lagi. Dan yang terakhir, saya ada bagi tajuk yang terakhir iaitu fatwa contemporary dalam sains bahagian kedua, yang saya suruh kamu cari fatwa-fatwa yang ada dalam slide tersebut. Okey. Jelas kita ada 10 topik. Okey, hari ini saya nak sentuh sikit berkaitan dengan, ada pertanyaan tentang topik? Boleh beritahu saya sekarang? Tolong respon ya, sebab apa? Saya nak tahu apa kamu punya, ada yang tertinggal, ada yang tak perasan, ada yang tak datang, dia tak tahu. Kita belajar dah yang tu, nanti cakap dengan saya, cakap ke orang, saya tak mengajar subjek tu Mana, maksud saya tak pernah sentuh pasal subjek tu. Okay? Ada tak isu-isu macam tu? Tak ada Ustazah. Ustazah. Tak ada Ustazah. Okay, Alhamdulillah. Kalau tak ada masalah saya Okay, so hari ni kita akan pergi kepada tengok soalan ni, soalan-soalan lepas tahu ni tak tahulah soalannya keluar macam mana, sebab saya tak tahu pun soalan keluar macam mana. Cuma saya nak tanya kamu. Okey, soalan pertama tu, kemukjizatan Al-Quran mampu membantu manusia untuk merasai takut akan kebesaran Allah SWT. Bincangkan. Soalan ni bentuk bincangkan. Bila kita sebut bincang, dia sebenarnya kita kena berbincang dengan kawan-kawan tapi bila exam ni kita tak boleh berbincang dengan kawan-kawan. Maknanya bila kita istilah bincang tu, kita kenalah tahu setiap kemukjizatan Allah tu di mana kita kena faham apakah kemukjizatan Al-Quran. Kita tahu kemukjizatan Al-Quran ni ada berapa. Jangan fikir sangat mampu membantu manusia untuk, itu sebenarnya trik trik untuk kita rasa sukar. Tapi yang paling penting, itu saya ajar hari ni, nak mengajar teknik menjawab soalan Jangan kita fikir benda yang sukar. Benda yang kita, benda merasai takut, takut, tak perlu Kita kena tahu apakah kemukjizatan Al-Quran. Okay? Dengan kita tahu kemukjizatan Al-Quran, tahu tentang, Al-Quran ini satu benda yang luar biasa Bila kita tahu dia adalah satu perkara yang luar biasa, maka kita akan senaraikan apakah perkara yang luar biasa tu. Sehingga perkara yang luar biasa itu boleh menyebabkan kita rasa takut, kita rasa gerun, kita rasa bersyukur, kita rasa apa-apa bla 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 lah. Faham kelas? Faham Ustazah. Faham. Okey, Alhamdulillah. So, itulah aku kata, walaupun dia tengok banyak 10 soalan. Kalau saya ni, master saya fakulti pendidikan jaranglah jumpa soalan macam gini dengan markah yang sangat-sangat besar. Jadi, apa yang perlu kamu buat, kalau dengan saya buat, sebab saya nak kamu jawab sama ada 10 poin ataupun dalam 10 poin itu kamu nak kecilkan lagi poin tu kepada 5 poin, tapi saya perlukan huraian. Sebab tak ada dalam ni disuruh kita letakkan 3 poin ke, 4 poin ke, 5 poin ke, tak ada Dia kata bincangkan. So bincangkan ni dia umum lah. Kamu nak bincang cara macam mana pun, pulang lah nak letak 10 benda yang kamu rasa sangat menggerunkan Tengok cerita kisah Nabi tentang apa panggil tungkat menjadi ular. Saya pun terkejut. Kita pun tak boleh nak fikir sebab itu dia panggil kemukjizatan. Mukjizat tu kita kena tahu maksudnya perkara yang luar biasa yang tidak boleh difikirkan oleh manusia. Walhal oleh Nabi pun, dia pun tak terfikir tongkat dia boleh jadi ular. Bukannya ahli sihir, ni nak jadi ni, semua itu bantuan syaitan. Bantuan jin dan syaitan. Tapi kalau kemukjizatan ini adalah satu benda yang tidak boleh difikirkan. Boleh dengan kita tengok kemukjizatan Allah SWT menjadikan kita rasa lemah. Sebab dia adalah satu perkara yang luar biasa. Okay, kelas?
Itu adalah perkara penting. Bila soalan kamu rasa sukar soalan tu macam mana pun, kamu cari apa sebenarnya yang penting dalam soalan tersebut. Apakah word yang penting dalam soalan tersebut. Okay. So jadi saya bila kata bincang ni, saya tak kisahlah kamu nak bagi 3 tapi huraian 3. Kalau tak, kamu kira lah kalau nak bagi point tu, bukan 3, 5 lah 2, 2, 2, 2. Takkan mungkin orang boleh bagi kamu markah 10 markah dengan kamu letak 1 point saja. Takkan mungkin, ya. Dengan kamu letak 2 point saja. Mestilah ada, sama ada 10 point ataupun 5 point dengan huraian. Faham kelas? Faham. Faham Ustazah. Jelas kat situ. Soalan kedua pula. Islamisasi ilmu telah berlaku pada zaman keemasan Islam, khususnya ilmu berkaitan dengan inovasi, sains dan teknologi. Nyatakan satu teori sains atau teknologi masa kini yang berpotensi untuk diislamisasikan bagi kepentingan umat Islam dan bagaimana. Ni pun satu benda yang sukar lah dengan markah yang 10 ni. Siapa rasa sukar kat tangan? Markah, soalan dia tak sukar mana? Kat tangan. Tapi markah dia yang sukar. Saya pun nak bagi markah sangat sukar ya. Sebab saya memang bidang saya pendidikan, pengukuran dan penilaian. Saya lah orang yang selalu buat soalan. Saya orang yang menilai soalan. Semua suka-suka. Okey, jadi bila saya tengok soalan ni, macam bagi saya tak kenalah. Okey, terima kasih kepada yang angkat tangan, ramai Jadi saya nak tanyalah, kalau kamu lebih soalan macam ni, apa jawapan kamu? Boleh jawab tak? Tanya Amir Taufik lah. Amir Taufik, jumpa soalan berdua ni, apa yang kamu terfikir dalam fikiran? Tak apa, salah. Cerita je apa yang terfikir dalam fikiran awak. Amir Taufik. Senang betul, tak terfikir. Maksud saya, okey, tak payah awak terfikir nak jawab apa. Awak fikir apa yang awak faham. Apa yang awak faham dalam soalan kedua. Awak faham tak Amir Taufik soalan ni? Langsung tak faham ke? Ataupun sama-sama kefahaman awak? Kurang jelas. Okey. Sama-sama. Tanya Arina Wahida. Saya pun tak faham sangat soalan ni Ustazah. Awak rasa-rasa lah secara andai katalah awak berhadapan dengan soalan macam ni. Awak rasa apa yang awak nak jelaskan? Saya tak tahu. Tak tahu. Okey, tak tahu. Siapa tahu? Siapa boleh bagi cadangan kat saya? Fatin boleh? Fatin pula. Dina boleh? Kalau saya kan, saya tak tahulah mengarut ke tak, tapi kalau saya Okey. kalau saya jawab apa yang saya faham dengan soalan ni, dia nak teknologi Islam apa yang ada yang boleh majukan umat Islam. Okay. Betul ke? Tak tahulah. Okey. Lepas tu saya akan jawab mungkin ada Quran digital. Okey, Quran digital tu boleh bantu orang Islam yang tak reti nak baca Quran ke, atau orang yang nak tingkatkan tajwid dia ke. Dengan adanya Quran digital ni, makin ramailah orang nak baca Quran. Tapi dengan 10 markah tu, benda yang awak nak selaraikan? Mungkin saya akan tambah lagi kot inovasi tu. Jadi macam saya kalau tengok kat situ, nyatakan satu teori sains. Maksudnya kamu kena nyatakan satu teori sains. Bukannya barang
Teknologi adalah barang. Okay, satu maksudnya apps ke, dia adalah satu benda lah. Tapi teori dia bukan macam nyatakan satu barang teknologi yang berpotensi untuk membantu mengislamisasikan umat Islam. Ini teori macam mana tu? Menangis dulu kalau kelas macam ni. Kan? Memang malah ceritalah saya pun orang kata ada jugalah. Tapi saya ni kan orang baru. Saya tak boleh lah nak cakap lebih-lebih. Jadi nak tanya kamu ni. Nanti kalau saya keluarkan satu soal sedikit, kamu jawablah. Adakah kamu faham ke tak faham kan? Ustazah, Ya saya. kalau contohlah kan kalau kita kalau kami orang belajar subjek fizik ke chemistry ke, kami orang ada belajar teori ni. Okay. Kalau kami letak teori pasal contohnya fizik, Newton physics law, theory of gravity, kita tak faham tu kira okey ke? Tapi teori tersebut apa kepentingan? Sebab macam tak kaitan sangat. Itulah dia nak teori yang ada kaitan dengan Islam. Contoh saya bagi contoh. Teori algebra. Pernah dengar? Pernah. Selalu teori dan penggunaan algebra ni digunakan dalam matematik, betul? Betul. Okey. Jadi apakah kepentingan teori tersebut? Ini yang saya faham. Saya tak cakap apa yang kamu faham lagi. Saya faham kan. Teori tersebut apakah kepentingan dia? Contoh satu, saya kata kepentingan dia pada umat Islam dapat boleh mempelajari ilmu matematik. Kedua, boleh orang kata dengan belajar matematik tu boleh menyebabkan orang Islam tu maju dalam perniagaan. Yang ketiga, senarailah 1, 2, 3, 4, 5. 5. Kalau dia kata dalam matematik, ceritakan apa contoh dia. Kalau dia kata tentang memajukan perniagaan, okey, apa contoh dia dari sudut apa memajukan. Dan ketiga apa? Itu contoh saya lah. Itu yang saya faham. Dia bukan barang ni teori. Kalau tadi, siapa tadi? Ain tadi. Siapa nama tadi? Nurul Aini cakap tadi, dia ada satu teori yang belajar dengan fizik. Kamu kena tahu teori tersebut adakah mampu membantu umat Islam. Boleh kelas? Ke pening? InsyaAllah. InsyaAllah Maksudnya benda-benda macam ni satu tahap lah. Tahap satu penjelasan dia tu nak satu teori, lepas tu nak 10 markah. Nak cerita satu kepentingan dia tu maknanya kamu kena ada 5 point dan 5 huraian untuk menjelaskan tentang kepentingan teori tersebut kepada Islam. Okay. Contoh-contoh teori. Ustazah, saya ada soalan. Ya, silakan. Kan dulu masa SPM kami belajar kalau nak jawab soalan macam kebat agama ni pakai isi, huraian, contoh dengan kesimpulan. Boleh diguna tak dalam untuk Siti 087 ni? Contoh apa ni, isi? Isi, huraian, contoh dan kesimpulan. Ada 4. Empat tu maksudnya kamu bayangkan 4 tu jadi 4 poin ke ataupun itu adalah satu markah saja? Kalau SPM dulu tu dah 4 markah lah. Oh, okey. Kalau yang ni dia tak macam tu dia kalau dia 10 markah tu maksudnya dia ada 5 poin. Maknanya kalau awak nak buat macam kamu cakap tadi, 5 poin tu maknanya setiap markah dapat 2 tu. Maknanya kalau kamu ada 1 poin berkaitan dengan teori tadi, apa kepentingan dia, 1 poin kan. Lepas tu mesti ada huraian, penjelasan. Lepas tu ada dalil ke, lepas tu kesimpulan. Kalau kamu buat macam tu memang tak habis 2 muka surat pun tak cukup, betul tak? Betul tak? Betul. Jadi saya tak adalah nak galak kamu buat sepanjang berjela macam tu, tapi saya tak akan, maksudnya kita punya point kita bukan berdasar kepada apa yang kamu tulis tu, tapi bukan berdasar pada kamu tulis tu, tapi berdasarkan
apa poin kepentingan tu kepada masyarakat? Faham tak? Faham. Maknanya ada 5 poin kat situ. Cumanya kalau ada pelajar yang nak menjelaskan dengan detail tu, dia jelaskanlah kepentingan dia apa. Kalau ada Al-Quran, letak Al-Quran 1. Bolehlah, dapatlah markah satu, untuk 1 poin tu dapatlah 2 markah. Complete kan? Tapi apa-apa pun, apa yang kamu jawab, selagi mana kamu tidak bertentangan dengan Quran dan hadis, tetap merepek, boleh diterima. Tapi kalau kamu cerita nak cerita pasal ni, kamu duk cerita pasal benda lain, memang tak dapatlah markah kat situ. Ya? Ustazah, Ya saya. kalau teori kelahiran manusia tu kira teori ke? Yes, itu teori. Teori genetik, teori kelahiran manusia banyak teori ni sebelum disebutkan. Teori berkaitan dengan algebra. Kalau kat sini saya tak faham. Okey, tapi kalau nak apa yang saya cakap ya? Tapi yang saya faham macam itulah. Tapi saya galakkan kamu jawab berdasarkan, kalau 10 markah tu ada 5 poin. Kalau sama ada, kalau kamu tak nak huraian yang paling panjang, kamu kena sediakan 10 poin. Tapi kalau kamu rasa ada huraian, kamu ambil je 5 poin untuk bagi untuk menjawab soalan tersebut. Faham kelas? Faham. Saya boleh tak saya tanya, islamisasi ni maksudnya apa? Adakah teori kena dikaitkan? Dengan Islam, yes. Islamisasi itu satu benda yang boleh mengembangkan Islam, meningkatkan inovasi Islam, islamisasi, meningkatkan tamadun Islam, ya. Benda tu kata setiap teori itu boleh membangunkan, memajukan Islam tu. Tamadun itu maju kan, maksud dia boleh memajukan Islam itu. Dengan adanya wujudnya suatu teori, dan teori tersebut berkaitan dengan sains dan teknologi. Dengan teknologi tersebut dapat membantu umat Islam ni lebih maju. Apa kepentingan, sebab tu kita nak tahu apa kepentingan teori tersebut. Jadi kita ceritakan apakah kepentingan teori tersebut dan kita huraikan apakah contoh dia. Contoh tadi yang saya kata teori algebra. Teori tersebut sebabnya teori ni, kalau kita tengok soalan dia tadi, berasal islamisasi ilmu telah berlaku pada zaman keemasan Islam. Ini tajuk ke berapa ni? Tajuk ke-8 ya. Berkaitan dengan zaman keemasan Islam. Zaman keemasan Islam lahirlah tokoh-tokoh seperti Ibn Khaldun, Al-Khawarizmi, Ibn Khaitim. Banyak tokoh-tokoh yang disenaraikan tu. Ada saya sebut masa minggu yang selepas kita cuti ya, kita cuti, kamu rujuklah. Okay, topik yang ke-8 tapi kita mengajar pada minggu yang ke-7. Di situ ada menceritakan banyak tentang falsafah, ahli-ahli falsafah yang hebat-hebat yang lahir pada zaman tersebut. Okay. Pada zaman tersebut ramailah ahli, contoh Ibn Khaitim, dia menjumpai satu teori berkaitan dengan jam. Teori tersebut diguna pakai, kepentingan dia adalah diguna pakai untuk memudahkan masyarakat untuk solat, waktu solat dengan tepat, waktu membuka, waktu dan sebagainya. Sebelum tu kita tak pakai yang tu kalau tengok banyak cerita-cerita lama dia tak pakai sistem tu, tengok langit, matahari turun, matahari naik. Tapi disebabkan untuk memudahkan masyarakat, jadi Ibn Khaitim menjumpai satu teori untuk dia membuat jam. Ya. Okay. Faham kelas?
Faham. Okey. Itulah contohnya. Ustazah, Ya, saya. saya nak tanya, kalau macam soalan kan ditanya nyatakan satu teori kan. So yang 10 markah kita nak nyatakan pelbagai jenis teori ataupun just nyatakan satu teori, lepas tu yang selebihnya kita hurai, ke macam mana Ustazah? Kalau dia kata kat sini nyatakan satu teori, kamu cari satu teori je lah. Satu teori tetapi kamu kena huraikan teori tersebut. Contohnya lah, kalau saya ni BRT sikit Kalau nak cerita kan, kamu cerita tentang teori tu sudah bagi markah dah, satu. Okay, kemudian kamu cerita tentang kepentingan tu, saya bagi markah lagi. Apakah senarai kepentingan tu semua. Jadi sebenarnya bila sebut pentaksiran bertulis ni, dia sebenarnya apa sahaja yang kamu sebab itulah sekarang ni dia tukar kepada penulisan reflektif Dah tak ada dah perkataan pentafsiran bertulis. Itu pun saya dah banyak kali tegur dalam meeting bahawa bila kita buat exam macam ni, budak jawab seorang-seorang dengan kaedah soalan macam ni mungkin akan memberi kesan kepada pelajar lah dari sudut kefahaman. Kalau ada berbincang mungkin ada orang ni idea macam ni, idea ni. Sebab saya tadi saya dah uji dah kelas tadi tu. Orang ni faham seorang ni faham soalan ni maksud dia macam ni, orang kedua faham soalan ni maksud macam ni, orang ketiga faham soalan ni maksud macam ni. So berbeza orang, berbezalah pemahaman dia. Jadi apa yang lebih selamat, tak bolehlah menggunakan pentaksiran bertulis. Sebab kita kena mestilah menggunakan benda lain lah. Kata sebab ikutkan memang kita guna domain efektif domain yang melihat kepada mengukur kemahiran generik. Ini yang berlaku di belakang tabir lah Tapi saya nak cerita kepada kamu, maka bincang-bincang dia orang bawa ni, terus saya tegur satu benda je bagus. Saya banyak lagi ni boleh saya perjelaskan tapi saya tegur dia orang pun tukar tajuk kepada penulisan reflektif. Reflektif ni apakah reflect? Kata kita belajar kita belajar tentang fatwa semua tu, bila kita berhadapan satu isu yang dikeluarkan, maka kita tahu okey kita belajar ni, kita pun tulis apa yang kita belajar, reflect lah daripada pembelajaran kita. Maksudnya kita gunakanlah kalau kita belajar tentang fatwa tentang okey semua fatwa menjelaskan bahawa najis mukhalazah atau najis yang berasal, orang kata najis mukhalazah lah yang berasal daripada binatang-binatang yang najis orang kata yang macam pig dan sebagainya, tidak dibenarkan menggunakan tutup baja pada tahun 2007 dikeluarkan. So daripada situ asal saya ajar pada kamu semua benda yang dah jelas dalam segi dalil kata binatang-binatang ini tidak boleh digunakan untuk sudut DNA untuk vaksin dan sebagainya, maka sekiranya ada darurat, daruriyah, maka kita boleh menggunakan. Maksudnya itu asas Kalau selagi mana tidak ada orang menjumpai vaksin yang halal 100%, maka secara daruriyatnya kita boleh menggunakan vaksin tersebut. Itu jelas. Kemudian kalau kita kata binatang ni binatang yang orang kata khinzir, dog dan sebagainya ni, dalam Quran menjelaskan dalam surah Al-Baqarah tu jelaskan binatang yang kita tidak boleh makan. Tak ada dalam Quran satu dalil pun mengatakan ada binatang yang tak boleh sentuh, ada binatang yang haram disentuh, tak ada Ada dalam Quran jelaskan binatang tersebut boleh, contohnya anjing disebut dalam Quran qalbu sebagai binatang yang kita boleh bawa untuk memburu. Allah angkat nama qalbu ni anjing dalam Al-Quran menjelaskan binatang tersebut boleh dibawa memburu. Dalam kita memahami dalam isu asas Islam ini, semua yang ada dalam Al-Quran itu sebagai asas pengetahuan kita, dan semua yang ada dalam hadis itu sebagai menyokong kepada apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi dia berbagai kaji, tak ada pula isu tak boleh sentuh, tak boleh sentuh dan sebagainya. Cuma Nabi ada sebut dalam hadisnya, menjelaskan bahawa ada satu hadis, kalaulah anjing itu makan dalam
dalam kata dalam satu bekas, maka buanglah bekas tersebut. Nabi cakap macam tu. Kita tak tahu apa istilah kena buang. Belum ada lagi orang kaji hadis tersebut berkaitan dengan sains. Mungkin orang sains akan datang, kamu semua ni kaji. Lendir-lendir ada yang pada anjing tersebut, kata alio anjing tu, adakah mempunyai bakteria? Adakah mempunyai satu bisa? Apa? Adakah semua binatang kalau dia dah makan makanan kita kena buang? Adakah begitu? Jadi ini belum ada orang kaji. Ni kamulah, saya bagi kamulah kaji benda ni. Cuma saya nak beritahu persoalan dalam Islam ini bahawa kalau kita cari dalam Quran, tak ada satu pun ayat Quran menjelaskan bahawa tak boleh sentuh anjing ni. Itu ada banyak isu dulu berlaku. Tapi saya tak nak sentuh, sebab ni orang kait dengan politik, kait dengan ni. Tapi apa yang sepemahaman saya, benda ni ini adalah orang kata pandangan-pandangan masyarakat. Cuma Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bahawa hadis yang dikeluarkan oleh Muhammad SAW itu berpandangan bahawa hadis tersebut, anjing ni, kita binatang tersebut tidak boleh kata berkongsi makanan. Maksud kalau dia termakan, kita boleh makan, tak boleh tak boleh bekas, tak boleh berkongsi bekas. Tapi yang mengatakan benda ni total tak boleh sentuh ni bukan Imam Syafi'i, anak murid Imam Syafi'i. Dia cerita kamu kalau saya mengupas satu isu tu memang menjela-jela. Sebab apa? Itulah asas yang perlu kamu faham. Jangan kita rasa orang cakap tak boleh sentuh, lepas tu kita pun sokonglah, kamu ni haram lah sentuh ni, kamu dosa, kamu kena samak. Okay. Memang kaedah yang diberjelaskan oleh Imam Syafi'i jelas mengenai bahawa kita perlu, kalau kita dalam keadaan kita basah, kulit dia basah, maka kita perlu kena samak. Kaedah samak ni begini. Tapi itu kaedah yang diberikan. Tapi dalam Quran tidak ada istilah tak boleh sentuh. Cuma adalah khilaf ulama. Bila kita sebut khilaf, kita kena fahamlah khilaf tu kenapa tak boleh, kenapa ulama ni kata macam ni, kenapa ulama ni kata macam ni. Sebab kalau imam lain ada yang kata boleh, tak ada masalah. Sebab tugas anjing ini adalah untuk menjaga kawasan. Dan kelebihan yang ada pada anjing tersebut, kalau kita faham, kalau saya pernah tanya lah, sebab suami saya dulu pernah bekerja dekat PK Selangor. Dia pernah tanya bahagian yang baik lain, dia kata anjing ni kalau kita jaga dia, kita jaga anjing ni, tiba-tiba dalam perjalanan kita memburu, tu datang seekor harimau. Anjing ni dia sangat setia pada tuan dia sehingga dia sanggup menaruh nyawa lah untuk menyelamatkan tuan dia. Betapa anjing ni sangat setia dan sangat menjagalah, bertanggungjawab dan anjing sanggup mati demi tuan dia. Ini orang yang kerja dekat bahagian kata forensik bahagian anjing ni, dia cakap dia sangat bertanggungjawab. Kalau kita pergi mana-mana buat anjing ni, nampak ular ke, nampak binatang apa, anjing ni dia kan ada daya bau dia yang sangat tinggi, maka dia akan cepat untuk bertindak untuk menyelamatkan tuan dia, dan dia sanggup mati. Inilah kelebihan yang saya katakan, Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan semua kejadian di alam ini adalah untuk ada kepentingan untuk semua manusia, semua alam. Maksudnya ada kelebihan dan kepentingan dia. Kenapa orang kata lalat tu, kenapa ada nyamuk, mesti ada kelebihan dia. Jadi saya nak ceritakan itulah, bahawa bila kita menjawab tu memang sangat, kalau nak detail macam tu lah. Cuma bila bagi masyarakat ni, kita kena jawab sama ada jawab point ataupun kita ada 5 point dengan huraian ataupun 10 point. Ikhlas? Faham Faham Ustazah. Alhamdulillah. Soalan yang ketiga, pada fahaman anda bagaimana hukum fatwa berkaitan isu teknologi dikaitkan dengan maqasid syarat daruriyah? Jelaskan beserta contoh. Yang ni dia cakap kan, jelaskan beserta. Yang atas tadi tak ada cakap, dia kata bagaimana kepentingan dia, betul ceritakan apa dia punya bagaimana. Bincangkan. Yang bawah ni beserta dengan contoh. Okay. Nak tanya kamu ni, Hanan balik.
Apa yang kamu faham? Apa yang saya faham dekat soalan ni, mula kena bagi tahu fatwa, kena bagi bagi isu, lepas tu bagi hukum fatwa, lepas tu bagi kepentingan, Kategori lah. menguraikan. Uraikan. Okey. Kamu rasa kamu kalau jawab ni kamu boleh jawab tak? Saya tak pasti. Tak pasti. Okey. Soalan ni jelas tak? Tak berapa. Tak berapa jelas. Kat mana awak rasa tak jelas tu? Pasal fatwa, lepas tu pasal syariat daruriyat. Okey, faham. Alright. Okey, terima kasih Hanan. Okey, kalau yang kalian baca, sebab tadi saya katakan tadi mula-mula kan, kalau kamu nak soalan tu apa sekalipun, kamu kena tahu apa poin penting yang nak dijelaskan dalam satu soalan. Kalau tadi kita tengok soalan satu pemujizatan Al-Quran, kita kena tahu apa itu mujizat dulu lah. Kalau tak tahu mujizat memang tak tahulah musuh benda tu. Okey, kalau kita yang kedua ni kita kena tahu apakah satu teori, teori sains dan teknologi yang berkaitan dengan Islam. Jadi kalau kita langsung tak ada dalam fikiran kita teori, maka kita tak boleh jawab juga. Sebab apa? Apa nak cakap teori apa? Tak ada benda kan? Betul tak Hanan? Betul Ustazah. Okey. Yang ketiga ni, kamu kena tahu apakah fatwa. Ya? Hukum semua orang tahu. Fatwa ni apa? Kalau kamu tak pernah belajar tentang fatwa, tak pernah tahu perkataan fatwa, maka kamu tahu fatwa ni benda apa, tak tahu, dan kamu tak boleh jawab. Tapi kalau kamu tahu fatwa ini adalah satu penjelasan hukum untuk untuk membantu masyarakat dalam menyelesaikan satu masalah. Fatwa ni siapa yang keluarkan? Mufti yang keluarkan. Fatwa ni dikeluarkan mesti untuk apa fatwa dikeluarkan? Untuk menjaga kepentingan maqasid syarak. Kepentingan manusia lah. Kepentingan manusia ini mestilah berkaitan dengan maqasid syarak. Kerana apa? Sebab dalam maqasid syarak terdapat 5 kepentingan untuk dijaga oleh seorang pemimpin. Sebenarnya maqasid syarak ni lebih kepada seorang pemimpin untuk dia menjaga kepentingan rakyat. Okay? Jadi kalau kita tak tahu maksud maqasid syarak tu pun masalah juga. Ya? Cuma tak adalah sampai kita tak boleh jawab. Sebab apa? Yang paling penting kita kena tahu apakah fatwa. Kalau kamu tak faham maqasid syarak pun, kata CP-CP je faham. Kalau kamu faham tentang fatwa, dia sangat membantu kamu untuk menjawab soalan ini. Tapi kalau kamu tahu maqasid syarak tapi tak tahu tentang maksud fatwa, maka kamu tak akan boleh jawab soalan ini. Okey, bila kita sebut maqasid syarak, apa dia? Ia adalah bertujuan untuk mencari jalan untuk menjaga kepentingan manusia. Okay, apakah 5 masyarakat syarak? Cepat jawab Hanan. Menjaga apa? Menjaga kemaslahatan. Kemaslahatan apa? 5 perkara tu. Umat Islam. Yelah, apa dia? Menjaga kemaslahatan umat Islam dari sudut apa? Dari sudut ni, nyawa, harta lagi? Nyawa. Keturunan. Akal. Akal. Agama. Agama. Yes, itulah maqasid syarak ya. Itu perkara yang kamu kena faham. Lepas kamu tahu tentang fatwa, kamu tahu tentang maqasid syarak. Jadi soalan ni tak akan keluar lagi, tak keluar lah kot. Dah tahun lepas dah keluar kan. Tahun sebelum dah keluar. Tak tahulah dia keluar ke tak. Tapi saya nak ceritakan soalan tersebut lebih kurang lah kata soalan yang dikatakan lebih kepada penulisan reflektif. Apa yang kamu belajar dan dia nak kamu tengok berkaitan apa yang kamu susu semasa lah. Okey, berkaitan dengan maqasid syarak dururiyah ya. Barulah bila kita tahu maqasid syarak tu dalam aspek apa? Aspek tu barulah kita tahu dururiyah ke, hijaiyah ke, tahsiniyah. Ini adalah flow pembelajaran kita. Kalau kamu tak faham asas ni, peninglah kamu jawab ya.
Tadi kita kena tahu fatwa. Fatwa digunakan untuk apa? Untuk berkepentingan untuk menjaga maqasid syarak. Apakah maqasid syarak? Maqasid syarak adalah panduan, adalah bertujuan untuk menjaga kepentingan apa tadi? 5, menjaga kepentingan nyawa, kepentingan harta. Untuk siapa? Untuk menyelesaikan kemaslahatan manusia. Ya. Maqasid syarak ini digunakan untuk membantu kita daripada menguruskan harta, tetapi ingat ya, maqasid syarak bukanlah benda yang wajib yang terkandung dalam Al-Quran. Maqasid syarak dilahirkan, diwujudkan adalah berdasarkan pandangan ulama. Ya. Jangan pula kita sangat pentingkan sangat pengetahuan tentang maqasid syarak sehingga kita terlupa bahawa ini adalah pandangan ulama. Sebab itu, bila sebut tentang maqasid syarak, berbeza huruf, berbezalah pandangannya. Faham kelas? Faham? Faham Ustazah? Faham. Okay. Faham Ustazah. Faham Ini asas. Dalam belajar apa sekalipun, orang maqasid syarak. Kenapa maqasid syarak, orang kata maqasid syarak dekat Mesir lain pula dengan maqasid syarak kita kat Malaysia. Sebab ini adalah pandangan ulama berdasarkan huruf. Okey? Itu perkara penting. Bila kita sebut daruriyah, maqasid syarak ini dia ada aspek pula yang perlu. Seorang mufti nak keluarkan satu fatwa, kena lihat apakah dengan keluarnya fatwa ini boleh membantu masyarakat. Okey, dari sudut apa? Nyawa, harta, keturunan agama. Tetapi dalam aspek apa? Dalam aspek daruriyah. Kalaulah untuk menjaga nyawa dalam aspek daruriyah, contoh vaksin ya. Dalam aspek daruriyah, sekarang dari sudut menjaga nyawa, dalam aspek daruriyah, vaksin tersebut diharuskan diguna walaupun ketidakhalalannya masih belum dikenal pasti. Maka fatwa ulama yang mufti di Malaysia ini memberi satu fatwa, memberi satu hukum harus. Sebab apa? Dalam konteks aspek daruriyah. Okey, daruriyah, darurat. Tak ada cara dah. Okey? Dan kalau dah dalam aspek hijaiyah, hijaiyah ni ada cara tapi belum lagi komplit. Maksudnya ada peratusan, masih perlu lagi bahan yang tidak halal contoh. Dalam sudut hijaiyah, dah kata dibenarkan, tetapi kita tak boleh lah kata dah kata ada sikit-sikit ni kita ambil je lah yang macam daruriyah dulu. Tak boleh Dan yang ketiga, tahsiniyah, iaitu dalam aspek yang dah sempurna. Sempurna, maka ada dah orang dapat vaksin daripada negara mana? Malaysia, Thailand, dah keluar dah vaksin, ada komplit, tak ada meragukan, maka kita gunalah vaksin yang halalan thayyibah, ya, halal lagi baik. Maka di situ tidak ada satu sebab ataupun orang kata keperluan lagi untuk kita menggunakan vaksin-vaksin yang tidak orang kata yang masih meragukan itu. Maka kita tinggalkan yang lama, kita ambil vaksin yang betul-betul komplit yang kita rasa okey. Faham kelas? Faham. Faham. Maka okey, alhamdulillah. Maka apa soalan keluar pun, sebutlah tentang maqasid syarak. Tak kisahlah, tak berkaitan dengan apa-apa, berkaitan dengan apa pun sekalipun. Dia keluar soalan tu dekat kemujizatan ke, dia keluar soalan itu dekat keemasan Islam ke, dia zaman keemasan dia keluar soalan tu dari sudut apa saja basic maqasid syarak, itulah basic dia. Daripada aspek apa, itulah basic dia. Itu yang penting kamu faham. Ya? Okey. So sekarang ni boleh jawab boleh jawablah sikit. Saya yang bagi markah, sebab saya ni bagi markah mengikut pada jawapan kamu. Jadi saya tak naklah kamu jawab melirik-lirik, panjang menjejela tapi no point, tak ada apa pun. Soalan yang keempat, okey dah 11.47 dah.
Dalam satu situasi anda ditugaskan untuk menghasilkan satu ubatan bagi merawat penyakit kritikal. Terangkan 2 langkah yang perlu anda lakukan bagi menghasilkan produk yang patuh syariah. Okay. Produk yang patuh syariah ni syariah compliance syariah produk yang betul-betul mengikut SOP syariah ya. Standard of procedure daripada syariah Islam. Okey. So dalam soalan yang keempat ni, nak tanya kamu benda yang kamu boleh jawab. Taki Farhan, silakan. Sakit? La maujud. Taki Farhan? Kemana pula Taki Farhan? Mustahil kita ni duduk dalam komputer, kita tertidur Syekh Danish, Syekh Abdul Halim, silakan. Mana Taki Farhan ni? Ya, Zah. Apa soalan keempat yang boleh kamu faham dan apa yang kamu rasa kamu boleh jawab? Maksudnya dia kat sini dia suruh bagi tahu satu ubat yang boleh guna nak rawat penyakit kritikal. Lepas tu ubat tu dia kena yang patuh syariah. Maksudnya dia punya isi kandungan tu mestilah yang halal, suci dan tak meragukan. Itulah, dan proses dia tu kena yang berpatutan dengan syariah lah. Dia kena bertepatan dengan syariah, dia punya proses pembuatan ubat tu. Itulah yang saya faham. Okey. Dia boleh terima jawapan tu ya. Semua boleh terima. Dan kita kena ingat perkara penting kita kena tahu tak perlu nak tahu rawat penyakit kritikal ke tak kritikal ke, tapi apa yang penting kita kena tahu bila kita nak menghasilkan satu produk yang kata mendapat halal syariah compliance, maka kita kena pastikan produk tersebut halal mempunyai sumber-sumber yang halal. Langkah-langkah dia kamu tulislah berbuat as of prosedur apa yang kamu rasa tu prosedur dia, kamu tulis. Langkah pertama apa, langkah kedua apa, langkah ketiga. Ini contoh soalan ni takkan keluar pun. Cumanya saya nak ceritakan apa-apa soalan yang akan keluar, maka kamu kena bersedia mengambil tahu apakah kepentingan, apakah perkara penting dalam soalan tersebut. Kadang-kadang saya ni pengalaman saya lepas tanda 60 soalan, 60 jawapan. Skrip jawapan, Masya Allah. Lain dia tanya, lain dia jawab. Tak tahulah ustaz-ustaz kamu ni tengah macam mana Tapi lain yang dia tanya, lain pula yang dijelaskan. Tentang, dulu tentang maqasid syarak. Lain lah jawapan dia. Ya? Kamu kena faham asas. Soalan pun itu tak penting sangat, tapi yang penting kamu tahu asasnya. Okey, saya rasa ada pertanyaan? Tentang soalan? Ustazah, Ya, saya. soalan 4 ni dia cakap ditugaskan untuk menghasilkan satu ubatan bagi merawat penyakit kritikal. Jadi kita tak perlu pun kan mention penyakit apa kita nak. Ya, betul. Pandai pun. Tu saya kata soalan ni tak perlu kita nak tahu penyakit apa pun. Ketika ke tak ketika pun. Cuma pentingnya untuk bagi saya lah, kalau saya lihat pada satu ubat yang penyakit kritikal ni, kalau kita nak kaitkan dengan COVID, nak tengok vaksin, dari sudut menghasilkan produk yang patuh syariah tu memang sampai sekarang tak dapat lagi. Itu kalau saya punya pemahaman. Jadi jawapan saya akan sentuh pada maqasid syarak, saya akan sentuh kepada dalil, daruriyah, saya akan sentuh itu kalau saya jawab. Tapi kalau kamu jawab, benda yang perlu kamu buat, dia kata, apakah langkah yang perlu anda lakukan menghasilkan produk yang patuh syariah?
Kelas? Tadi ada gangguan internet kat sini. Okey? Nur Ain. Nur Aini. Ustazah ada cakap. Ustazah? Ustazah? Ya, saya sebenarnya. Dengar suara saya? Baru dengar. Cakap seorang-seorang tadi. Punya internet problem. Kalau kau macam ni lah. Okey. Okey, tadi saya cakap pasal apa ya? Aduh, pening saya macam ni. Gangguan-gangguan ni. Tadi siapa Nur Ain tanya tadi ya?